قل لو كان البحر لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ayat 109 dan 110 surah Al-Kahfi dan akhir surah. Allah cerita di sini hubungnya dengan ilmu dan kalimah-kalimah yang berkaitan, yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hubungnya dengan orang yang berharap nak jumpa, nak bertemu dengan Allah. Maka Allah pesan supaya beramal, beriman, beramal soleh, jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 109 ni, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Maknanya kalau sekiranya semua laut di atas muka bumi. Dan dalam surah Luqman Tuhan ayat lagi, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. 7 laut lebih pada tu lagi. Ambilnya jadi ke apa? Jadi dawak. Tinta-tinta artinya dawak. Untuk menulis, ditulis dengan dawak saat ni, dengan kalam saat ni, ilmu-ilmu yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Ma nafidat kalimatullah. Tuhan ayat katanya, nescaya tak habis-habis lagi perkataan Allah, ilmu Allah. Dan hak manusia duk fikir walaupun cerdik, bijak setakat mana pun, Nabi ayat katanya serupa dengan ambil jarum pergi celup di dalam laut. Lepas tu akak air hada lekat di mucung jarum tu, hak itulah ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada semua manusia. Masya Allah. Sebab tu tak sepatut orang nak pergi takabur dengan ilmu dia, dengan kepandaian dia, bijak dia, kebolehan dia. Sebab Nabi ayat katanya seperti illa kamithli al-mikhyati idza udkhila al-bahr. Seperti jarum apabila dicelup di dalam laut, lepas tu akak mari tinggalnya air hada lekat di mucung jarum. Itulah ilmu yang ada pada manusia. Masya Allah. Nah, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah Tuhanku. Walaupun kami maknanya Allah Ta'ala tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Maknanya kalau ada laut di atas muka bumi, tambah lagi, tambah sampai ke 7 laut pun tak habis-habis ilmu yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menunjukkan bahawa Allah Taala ya kedebar. Ilmu yang ada pada diri dia, zat dia ni, Masya Allah, sangat-sangat banyak. Kita kena mengaku, katanya kita lemah, kita adalah makhluk. Kita kena tupai Allah. Dan Allah lah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir. Maknanya Allah lebih mengetahui, lebih alim, lebih bijak, lebih pandai, lebih segala-gala. Sebab itulah Allah Ta'ala เหนือคำอธิบาย kita nak pergi อธิบาย lagu mana ไม่มีที่สิ้นสุด
bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah yang sebenarnya. Mari ayat ni duk tengok dalam sebab boleh turun ayat dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Ni saya baca duduk di muka 251 dah. Ya setengah-setengah kitab ni ya tak serupa muka, tapi hak pentingnya duduk di surah Al-Kahfi akhir sekali, iaitunya berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya terjemuh lalu dah. Orang-orang Yahudi pakat kata kepada Nabi ketika Nabi royak kepada puak dia, duk sontana di antara Nabi dengan puak-puak Yahudi lah. Nabi baca ayat Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nabi baca ayat Quran nak royak kepada orang Yahudi duduk uat. Katanya ya puak ya ilmu banyak. Orang Yahudi kata lagu mana? Bahawa Nabi baca ayat ni, bagaimanakah demikian? Sedangkan kami ni diberi kitab Taurah, dan di dalam Taurah ada semua tiap-tiap perkara. Siapa yang diberi kitab Taurah kepada dia, maka orang tu diberi kebaikan yang sangat banyak. Maka turunlah ayat ni. Turun ayat ni, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ha ni. Nak menunjuk katanya hak orang Yahudi duk dakwa katanya puak-puak dia ilmu banyak, tahu belaka segala-gala, dan dalam kitab Taurah problem semua tiap-tiap perkara. Tak. Tuhan sendiri royak di dalam Al-Quran, katanya kalimah Allah, ilmu yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-gala, dan lebih pada tu lagi kalau sekiranya puak-puak mung hey Yahudi nak pergi menulis kalimah Allah, nak pergi hurai kitab Taurah yang ada pada tangan mung, nescaya tak habis-habis. Ini satu daripada sebab boleh turun. Mari pula ayat yang akhir surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi adalah seorang manusia. Belum pada nak terjemuh ayat ni, orang kafir Mekah dia duduk katanya Nabi sepatutnya bukan manusia, kena malaikat. Kecek mudah-mudah tak? Kena dewa turun langit. Asawin makau turun mari langit, mari seru, mari royak, mari wak coto, mewak gotu. Ada apa? Benda-benda hak pelik-pelik duk di tangan dia. Wak gapo-gapo boleh belaka. Ha tu dalam gambar orang kafir pada zaman itu, dia gambar katanya Nabi ni tak sepatutnya jadi manusia. Kena dewa, kena malaikat. Ha tu, boleh wak belaka, boleh berhubung dengan Tuhan direct selalu, gitulah sebagainya. Allah Taala pun royak di dalam ayat ni jin-jan katanya Nabi dan Rasul adalah manusia. Qul, katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tapi hak bezanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Tu nak situ dia beza antara Nabi dengan manusia biasa-biasa ni, beza di wahyu. Beza situ. Lepas tu kan, Nabi dia serupa belaka. Tabiat hidup, cara hidup, makan, minum, tidur, bining, beranak. Berartinya bining dia lah beranak. Semua serupa belaka. Nabi ada tak kelum cai, di cai, sau cai, sok cai? Ada tak? Ada. Tapi Allah Ta'ala pelop cai dia. Allah Ta'ala duduk beranglang dia. Nabi pun rasa susah hati juga. Bukan katanya Nabi tak ada create. Tak, Nabi ada create. Sebab kalau dia tak ada create, Tuhan kata lagu mana, wala tahzan alaihim, jangan kamu duka cita. Tengok, sungguh katanya ayat ni Allah Ta'ala pelop cai. Tapi kuam rusik lek-lek daripada Nabi, ya ada perasaan sebab manusia biasa. Tapi bezanya wahyu.
yang diberikan kepada Nabi, hak ni tak serupa dengan semua manusia. Rasul dengan Nabi Allah Ta'ala beri wahyu, tapi manusia biasa ni Allah Ta'ala beri ilham. Ilham itulah bisikkan daripada malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita serta dengan kita sendiri, cuci jiwa bersih. Barulah Allah Ta'ala beri malaikat mari duk bisik, mari duk royak benda-benda molek kepada kita. Tu dia panggil ilham. Alhamdulillah. Gapo tu? Hak Nabi sapa kepada manusia, suruh manusia amal, suruh buat. Ambil daripada Allah Ta'ala juga, iaitunya lepas pada tu Allah Ta'ala katanya faman kana yarju liqa'a rabbih. Gapo? Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Allah, hak ni hak jelas-jelas Tuhan rakyat dalam Quran. Harap akan boleh jumpa dengan Allah bermaknanya akan boleh duduk di dalam syurga. Selain daripada kena berimej, hak jadi rukun penting dalam hidupnya, kena beramal soleh. Allah, pas nak beramal soleh lagu mana? Nanti tengok dah. Sebab boleh turun ayat ni ada ni. Saya baca dalam asbabun nuzul lagi. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Ni hak ni kena beringat besar-besar, kena beringat benar ni. Dia kita berimej dah, beramal soleh dah, jangan syirik sama sekali. Jangan niat nak tunjuk ke orang, nak show ke orang, buat gapo-gapo, pak tu mula dulu ada pasal habuwe dia, saham dia, gotu goni kerana manusia, kerana thumbnail cerita siang. Jalan belakang tu. Ni orang pasal hati bergudi, hati menyakit, yang pasal tak ada ikhlas dalam amalan dia, tekah duk depan orang masya-Allah dia buat molek, kecek molek, tapi tekah duk sore dia mula. Sebab tu kita mikir ni dah wasahalah halah kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang tekah kita duk depan orang, kita boleh sedang dia panggil. Boleh pandai kita, beluk kita tu. Orang gak tak leh kita. Nah, tapi kita duk sore, saya percaya ni, saya percaya sore dah. Nak tahu katanya sungguh kedak kita kuat iman, tak kuat iman, tak boleh tok tekah kita duduk depan orang. Jangan duduk hukum katanya kita duduk depan orang ni kita baik juru. Tapi saya percaya katanya tekah kita duduk sore ni, tekah orang tak nampak kita, tekah itulah tua cingของเรา. Kita jadi orang baik juru, setara mana tak baik kau tak berjuru, tengok kita duduk sore. Semaya tahajud kedak, baca Quran kedak, zikir kedak, jauh daripada mungkar kedak. Benda hak kita duduk tengok, kita duduk dengar, kita gapo, tekah kita duduk sore tu, tekah duduk depan orang, orang lain duduk tengok, misal kita duduk tengah buka terasak. Kita duduk tengah buka terasak, benda hak pelik-pelik, orang jalan sikit, katuk lalu. Katuk lalu. Sebab apa tu? Takut orang tengok gapo hak kita duk perhati, gapo hak kita duk tengok. Tapi kalau kita duk sore, dia buka puah buka hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Hak ni terasak baru tu. Apatah lagi benda lain-lain. Hak kita duk buat gotu goni duk wang pan, masya-Allah banyak. Sebab itulah yang Allah Taala cerita kepada kita di sini, iaitu hubungi dengan amal soleh dan jangan syirik. Dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ni turun ada seorang sahabat namanya Jundub bin Zuhair Al-Amiri radhiyallahu anhu. Dia katanya, inni a'malul amala lillah. Apalah saya terjemah dah. Dia katanya, saya ni beramal, semua amalan saya kerana Allah. Saya
apabila tengok kepada amalan hak saya buat, saya berasa suka hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun royak kepada dia. Sesungguhnya Allah Taala, saya baca dah sebab perkataan Nabi, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa la yaqbalu ma syuraka fih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu baik, elok, dan Allah Ta'ala tidak akan terima amalan semua usaha kecuali hak elok, hak molek, hak baik. Dan Allah tidak akan terima amalan mana-mana yang bersekutu dan hak pasal disyirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka turunlah ayat ni. So lagi berkata Tawus. Tawus ni bukan orang zaman, bukan sahabat, ada orang zaman tabi'in. Tawus. Nah, dia kata kana, ada seorang lelaki mari royak kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wahai Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya ni kasih untuk berjihad fi sabilillah, dan saya kasih suka supaya Allah Ta'ala tengok saya, tengok maknanya usaha saya, hak saya duduk jihad dengan harta benda, dengan tubuh badan. Maka turunlah ayat ni, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Alhamdulillah. Nah, ni sebab tu kita apabila dengar ayat-ayat pasal ni, wujadilah kita bentuk cara hidup kita ni, wujadi amal soleh, wujadi ikhlas sungguh dengan Allah Taala gapo saja yang kita buat. Akhir sekali, hak akhir dalam sebab boleh turun ayat ni, berkata Mujahid juga, iaitu orang di zaman tabi'in, maknanya orang yang ngaji dengan para sahabat. Dia katanya, ada seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rakyat katanya, inni atasaddaqu, saya ni bersedekah, wa asilur rahim, saya ni hubung silaturrahim, baik dengan waris-waris. Lepas tu saya terjemuhlah dah. Dan aku buat semua tiap-tiap perkara adalah kerana Allah Ta'ala. Aku pun selalu dia duk sebut gotu gani. Banyak perkara-perkara dia duk sebut kepada Nabi. Nabi duk dia fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'a. Orang tu duk sebut kebaikan dia. Nabi duk senyap, tak sebut apa-apa, sehingga turunlah ayat ni, faman kana yarju liqa'a rabbik, sesiapa yang harap yakin dia boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Ni supalah kita, setiap orang hendaklah kita beramal soleh, jangan syirik dengan Allah Taala sama sekali. Dia amal soleh tu kita kena ngaji dah. Hak ni sebagai pesan akhir, kita kena ngaji, kena yakin gapo hak kita ngaji katanya betul dengan syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni cerak-cerak dah. Lepas tu apabila kita amal pula, jangan ada syirik. Email kita kena bolak sungguh, putih cuci sungguh. Jangan ada syirik-syirik. Walaupun kita biasa dengar orang duk tamnai, misal tamnai nasib kita, mu nak jadi lagu tu, mu nak jadi lagu ni, dalam hidupmu lagu tu, jangan duk percaya, jangan duk ada, walaupun seloma duri-duri syirik, jangan ada. Apatah lagi orang hak pasal duk buat nak pakai tali kok ni, ikat kok ni, Allah, hak tu tak ada arah. Nah, amalan syirik ni adalah amalan orang kafir, amalan jahiliah. Sebab tu jangan sama sekali kita sekutu dengan Allah. Kita kena ingat katanya kita duk baca itu, kita duk berdoa sokmo, duk semaya sokmo. Nah, latih-latih kita duk percaya lagi kepada benda lain, duk minta dengan benda lain. Hak inilah yang Allah Taala nak royak sikit lagi. Di akhirat, siapa yang syirik dengan aku, maka orang tu hendaklah dia ambil pahala dengan orang hak dia syirik tu. Tu kita pun jangan sama sekali bersyirik dengan Allah Ta'ala. Saya anggap katanya surah ni tak habis lagi dah, walaupun kita baca sampai akhir dah surah, tapi ada lagi sikit-sikit sebagai tambahan
daripada tafsir. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan faham ayat dengan secara sempurna. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّرنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا